Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Biniyati mana wa aslafuna salihin wa bi anna Allah yaftah alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal ghina wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, di petang ini kita akan mulakan sesi pertama daripada bacaan kitab Risalah untuk kaum muslimin karangan Profesor Syed Muhammad Naqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kitab Risalah untuk kaum muslimin ini adalah kitab yang telah diterbitkan pada tahun 2001, edisi pertamanya, akan tetapi dia sebenarnya telah diselesaikan penulisannya hasil daripada katalisan Profesor Naqib Al-Attas seawal tahun 1973 lagi. InsyaAllah kita akan mulakan bacaannya dan akan ceritakan sedikit sebanyak latar belakangnya apabila kita mula menerangkan tentang beberapa perkara yang terdapat di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Prakata, risalah yang berada di tangan pembaca ini adalah katalisan yang telah dicatat dalam bentuk tulisan ringkas dan kemudian ditype oleh setiausaha saya, Cik Ruslin Hamzah, ketika saya bertugas di Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai mahaguru penyandang kerusi bahasa dan kesusasteraan Melayu dan juga sebagai pengasas serta pengarah Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di universiti itu. Kata-kata ini telah saya mulai pada awal tahun 1973 dan akhiri dengan perenggan 74. Pada bulan Mac tahun itu dibiarkan begitu sahaja tanpa terusan. Ini disebabkan oleh perasaan saya dewasa itu bahawa banyak perkara yang dihurai serta dibincangkan dalam risalah ini bukan sahaja penting bagi bangsa kita, bahkan bagi kaum muslimin sedunia. Kerana permasalahan yang terhurai dalamnya itu mengenai masalah kekeliruan mendalam yang sama sedang didertai oleh kaum muslimin di merata dunia. Sedangkan kini pun, dalam suasana keadaan yang semakin meruncing ini, bangsa kita serta kaum muslimin amnya belum tampak sedar akan kekeliruan diri yang mengharunginya. Kekeliruan diri yang berpunca dari penyelewengan faham mengenai Islam dan pandangan hidupnya. Apatah lagi pula dewasa itu yang hampir 30 tahun telah berlalu. Bolehkah tiba pada nazar akali dahulu itu kesedaran yang diharapkan sehingga dapat menggerakkan diri ke arah pemulihan? Ternyata sekali kepada saya bahawa faham-faham yang terkandung serta terbayang dalamnya yang merangkumi saujana luas yang terumus di situ dan yang belum pernah terlintas dalam renungan dewasa itu dan yang lampau telah jauh mendahului masanya. Sehingga pelaksanaan kefahaman serta kesedaran mengenai kenyataannya memang luput dari pencapaian. Lagi pula, keberanian jiwa, keyakinan dan kemampuan akali yang sudah semestinya dikehendaki bagi melaksanakan kefahaman serta kesedaran dan tindakan sewajarnya belum terdapat. Baik. Dalam perenggan yang pertama ini telah Profesor Naqib Al-Attas menyatakan bahawa pada tahun 1973, saat itu beliau merupakan profesor penyandang kerusi bahasa dan kesusasteraan Melayu dan pengasas Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di universiti itu. Pada waktu itu, Profesor Naqib Al-Attas telah pun merumuskan apakah yang difahami beliau sebagai masalah utama yang melanda kaum muslimin. Kalau kita tinjau dari sudut sejarahnya, pada tahun 1970-an itu adalah abad yang sama telah berlakunya persidangan antarabangsa perihal pendidikan di dunia Islam, International Conference on Islamic Education, yang telah berlangsung di Kota Mekah, yang telah dihadiri
lebih kurang 313 para alim ulama merata dunia membincangkan perihal masalah umat muslimin yang khususnya merujuk kepada perihal pendidikan. Dan sebelum itu lagi kita ketahui kalau kita baca misalnya buku Falsafah dan Amalan Pendidikan Profesor Naqib Alatas oleh muridnya, guru kita Profesor Wan Muhammad Nur, dinyatakan di situ bahawa sebelum berlakunya persidangan antarabangsa itu, Profesor Naqib Alatas telah mengusulkan kepada pengerusi OIC waktu itu, Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman, yang memang pun menuntut para sarjana, cendekiawan dan para pakar-pakar daripada seluruh dunia Islam untuk mengusulkan dan membincangkan apakah masalah utama yang melanda umat muslimin. Tentunya ada sebahagian daripada pemimpin pada ketika itu yang berpandangan bahawa masalah utama adalah berpuncakan daripada penjajahan daripada Barat. Dan negeri-negeri Islam yang waktu itu baru mula merdeka daripada cengkaman penjajahan, tentulah antara masalah utama dari segi pembangunan negara bangsa mereka itu boleh jadi berpunca daripada sistem politik, dan keduanya boleh jadi daripada sistem ekonomi yang terkebelakang, dan juga banyak lagi usul-usul yang lain, antaranya ketinggalan umat Islam dari segi sains dan teknologi. Dan tentulah sekiranya masalah itu dilihat pada peringkat yang sedemikian, maka penyelesaian yang dicadangkan juga akan berlegar di sekitar hal itu. Akan tetapi Profesor Naqib Alatas di dalam suratnya yang turut dirujuk dalam buku karangan Profesor Wan Muhammad Nur menyatakan bahawa segala permasalahan tadi itu meskipun tidak diingkari akan keberadaannya, berpuncakan masalah yang lebih mendasar daripada apa yang dapat dilihat secara zahir. Kerana apa yang dilihat secara zahir itu adalah merupakan akibat, yang mana puncanya adalah kekeliruan dan penyelewengan dalam ilmu. Bil khusus yang menjadi permasalahan itu adalah rantaian ilmu yang memindahkan kekeliruan ataupun membesarkannya daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Dia seakan sebuah virus yang tersebar dan kemudian melalui proses mutasi, berkembang lagi, yang mana dia menambahkan kekeliruan atas kekeliruan. Puncanya kalau kita lihat daripada beberapa karangan Profesor Naqib Alatas yang lain, dan juga tentunya daripada pengamatan alim ulama kita dan juga pemikir-pemikir barat berkenaan sejarah mereka, adalah sebenarnya kerosakan dalam ilmu yang telah melanda dunia barat pada asalnya. Iaitu dunia barat telah melalui apa yang kita fahami sebagai pensekularan. Pensekularan itu adalah proses di mana pandangan alam seseorang itu atau cara mana seseorang itu melihat akan kehidupan telah dinafikan akan apa-apa aspek keruhanian. Tentulah ini melibatkan faham ilmu yang mana alam itu tidak lagi dilihat sebagai lambang, sebagai tanda kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala selaku pencipta. Tetapi alam itu dilihat sebagai benda semata-mata untuk dilakukan sewenang-wenangnya oleh insan. Tentunya sekiranya alam itu telah disekularkan sedemikian rupa, hal yang berpunca daripada pandangan alam yang telah dinafikan akan hakikat akhirat, akan hakikat hari kebangkitan, akan ketuhanan dan lain-lain aspek yang berkenaan dengan apa yang kita faham sebagai metafizik ataupun akidah, yakni pegangan yang berkenaan perkara yang tidak terlihat, maka kesannya adalah akan terlihat juga dalam ruang kemasyarakatan, akan terlihat dalam ruang politik, yakni mana-mana ruang yang melibatkan hal ehwal insan. Pertamanya, dalam hal ehwal akhlak, sekiranya tidak lagi berpandukan agama, insan akan berpandukan akalnya semata-mata. Dan sekiranya ia berpandukan akalnya semata-mata, siapakah yang akan menjadi pandunya kalau tidak budayanya? Dan budayanya itu sendiri pun boleh jadi akan melalui proses kerosakan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Jadi kemudian sesudah terpisah daripada, bagi mereka terpisah daripada gereja dan daripada sistem agama Kristian, lambat laun mereka, apa yang mereka fahami sebagai zaman pencerahan itu adalah insan ataupun makhluk, manusia yang sudah terpisah daripada
daripada didikan dan asuhan agama, yang mana sistem ilmu itu akhirnya tersebar luas kepada seluruh dunia apabila mereka mula menjajah akan beberapa negeri-negeri, termasuklah negeri umat Islam, yang mana di dalamnya itu telah mereka gunakan peluang yang tersebut untuk mereka sebarkan pandangan alam mereka, khasnya melalui jalan pendidikan, tetapi tidak juga dinafikan jalan-jalan lain seperti jalan sastra dan penulisan, dan juga khasnya melalui mereka yang mempunyai kuasa perintah. Jadi tentunya kalau kita ingin perhatikan hal ini barulah diambil kira punca yang diambil dari segi zahir, dari segi luar, termasuk dah masalah dalaman yang telah lama diambil kira oleh alim ulama kita yang agung seperti Imam Al-Ghazali, iaitu masalah kerosakan adab dan masalah penyempitan kata-kata kunci dan konsep-konsep utama dalam pandangan alam Islam, iaitulah yang seperti dirujuk oleh Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Ilm, yakni ilmu yang tidak lagi memperkenalkan insan dengan Tuhannya, ilmu yang tidak menyibukkan insan dalam proses menyucikan dirinya, ilmu yang tidak menimbulkan khasyah dalam kalbu seseorang atau rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang ditumpukan segala pencariannya itu untuk hal keduniaan, maka dan juga masyarakat yang secara beransur-ansur akibat daripada kerosakan daripada peringkat pemimpin atau peringkat sarjana, melahirkan generasi-generasi yang besar bukan lagi dengan asuhan agama, maka timbullah pemimpin-pemimpin palsu, yang mana pemimpin-pemimpin palsu ini mereka akhirnya menyebar luaskan dakwah ataupun kitaran ganas itu tadi, sehinggalah mengakibatkan kekeliruan dalam masyarakat. Itulah yang disebutkan oleh Profesor Alatas sebagai kekeliruan diri yang berpunca dari penyelewengan faham mengenai Islam dan pandangan hidupnya. Apakah yang kita maksudkan dengan pandangan hidup? Profesor Nakib Alatas menggunakan dua istilah. Satu daripadanya pandangan hidup, dan dalam karangan yang lain termasuklah karangan ini juga digunakan istilah pandangan alam. Pandangan hidup, pandangan alam merupakan terjemahan kata daripada apa yang Profesor Nakib Alatas fahami sebagai ru'yatul Islam lil wujud. Ru'yat itu pandangan batin, pandangan kalbu kita berkenaan segala yang maujud dan segala yang wujud, termasuklah dunia wal akhirah, termasuklah sistem nilai yang berikut daripadanya, termasuklah hakikat insan sebagai makhluk yang pada masa yang sama ruhani, pada masa yang sama jasmani, termasuklah nasib-nasib insan sebelum ia dizahirkan di alam tabii ini. Segalanya itu terangkum dalam pandangan hidup, pandangan alam Islam. Tentunya perbahasan berkenaan pandangan hidup dan pandangan Islam ini ada hubung kaitnya dengan perbahasan misalnya yang disebutkan dalam ilmu akidah, kerana ilmu akidah lah yang merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tentang hal ehwal i'tikad, pegangan-pegangan kita, dan juga ilmu tasawuf, kerana ilmu tasawuf pada satu peringkat menekankan aspek ihsan itu, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihatnya. Ihsan itu melibatkan dua-duanya melakukan amalan penyucian hati, tetapi pada masa yang sama ihsan itu juga mengandaikan, ataupun ihsan itu perlulah didasari oleh tanggapan berkenaan hakikat. Dan tentunya Al-Quran itu sendiri menghidangkan suatu pandangan hidup, suatu pandangan alam, yakni pandangan berkenaan hakikat semesta yang kita hidupi ini, dan juga kehidupan kita dan maknanya terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang Profesor Nakib Alatas nyatakan tentang penyelewengan dan kekeliruan, keliru itu kalau kita ambil daripada bahasa Inggerisnya confuse, adalah apabila misalnya ada beberapa perkara yang samar di antara satu perkara dengan perkara yang lain, yang samar-samar di antaranya, kemudian ia dicampur adukkan. Akhirnya minda kita melihatnya dalam keadaan terkeliru kerana kita tidak pasti akan pucuk pangkalnya. Yang mana satukah yang berpunca daripada
sistem yang ini, yang mana satukah bercampur dengan sistem yang itu. Tambahan pula, bila mana ia merujuk kepada proses pendidikan yang melibatkan perkara-perkara yang tiada tampak. Sebab pendidikan itu adalah proses penyerapan akan beberapa mafhum ataupun konsep dalam diri. Dan proses pendidikan itu adalah telah direncanakan, ini secara bertahun, secara berperingkat, yang melibatkan perubahan pandangan alam tentunya. Proses pendidikan itu tiada terpisah daripada sistem pandangan alam tamadun yang mempersiapkan, yang menyediakan proses itu. Yang ini dalam kurikulum mereka misalnya. Kalau kita perhatikan misalnya tamadun barat. Kalaulah tamadun barat itu tidak menganggap adanya hari akhirat. Tamadun barat menyangsi akan keupayaan insan untuk mengenali Tuhan mereka. Tamadun barat telah menimbulkan keraguan terhadap segala kitab-kitab dan agama samawi. Sehingga kan tamadun barat itu hanyalah menumpukan kepada dunia yang di sini dan kini. Tentunya dia akan meninggalkan kesan terhadap sistem pendidikan mereka dan ilmu-ilmu yang mereka ajarkan. Misalnya, kalaulah mereka mengajarkan tentang ilmu ekonomi misalnya, ataupun lain-lain ilmu sains sosial, sains kemasyarakatan, sistem nilai mereka akan terdapat di situ juga termasuk di dalamnya. Yakni pandangan-pandangan mereka berkenaan insan, berkenaan faham mereka tentang kebahagiaan, faham kebahagiaan yang bebas daripada asuhan agama misalnya. Semuanya itu akan terdapat sebagai dasar falsafi kepada sistem pendidikan yang mereka ajarkan itu. Nah, kalau kita bayangkan bila mana sistem pendidikan ini dijadikan sesuatu yang bersifat universal, diajarkan secara alami termasuklah kepada dunia Islam, akan timbul beberapa angkatan atau generasi yang mana mereka akan melihat alam ini berdasarkan konsep-konsep yang telah mereka tanggapi itu. Dan ini akan bertambah meruncingkan keadaan. Keadaannya akan bertambah meruncing sekiranya mereka terpisah daripada sistem pendidikan Islamiah. Ini sekiranya mereka terpisah daripada ilmu fardu ain yang mencukupi. Apatah lagi sekiranya faham ilmu fardu ain mereka itu adalah satu faham yang telah disempitkan kepada hanya hal ehwal tata cara peribadatan. Dan kemudian dalam bab akidah juga, cara pengajarannya tidaklah mengajarkan sehingga ia menjadi sesuatu yang diserap, sesuatu yang merupakan bahagian daripada cara kita melihat alam semesta. Sekiranya dia hanyalah dihafal sebagai butiran maklumat tetapi bukanlah menjadi ilmu yang maknanya telah tiba kepada diri kita, yakni yang merupakan cara kita melihat alam semesta, bayangkan bagaimana halnya nanti apabila konsep-konsep kita tentang maksudnya bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana menjadi masyarakat, bagaimana kita menanggap faham pembangunan, segala konsep-konsep itu nanti akan menerima pengaruh daripada tamadun yang sangat kuat itu, iaitulah tamadun barat, yang memiliki bukan sahaja keupayaan ketenteraan, tetapi lebih daripada itu mereka memiliki kekuatan dalam menentukan sistem nilai dunia. Dan itulah yang perlu kita titik beratkan, yang merupakan punca daripada kekeliruan dan penyelewengan faham berkenaan Islam dan pandangan hidupnya. Agama Islam itu sebenarnya pada hakikatnya tiada berubah. Agama Islam itu kekal berpuncakan Al-Quran dan Sunnah. Ia masyruh daripadanya. Yakni ia disyarahkan daripada punca yang telah kita warisi secara berturun-temurun dan juga daripada tradisi keilmuan Islam, alim ulama kita yang telah mengembangkan sistem itu. Jadi bayangkan beberapa agensi-agensi, yakni beberapa institusi-institusi yang telah terbangun atas acuan pandangan alam yang berbeza dengan pandangan alam yang dipancarkan oleh wahyu. Maka kesannya tentulah adalah dari segi kekeliruan dan penyelewengan faham. Jadi bila mana disedari akan hal yang demikian ini, apakah yang perlu dilakukan? Tentunya bagi umat muslimin yang sudah menyedari akan keutamaan pandangan alam Islam itu, mereka akan
berusaha secara semampu mungkin untuk menggerakkan diri mereka ke arah pemulihan. Seakan-akan apa yang telah menghinggap kepada mereka itu adalah ibarat sebuah penyakit, ibarat sebuah kiriman virus ataupun kuman hawa lembab yang telah memasuki daripada rongga mereka, yang telah merubah sistem pandangan mereka, yang perlu mereka kaji semula untuk lihat adakah bersesuaian ataupun tidak dengan pandangan alam Islam yang hakiki. Jadi sebab itu kata Profesor Naqib Alatas, lagi pula keberanian jiwa, keyakinan dan kemampuan akali yang sudah semestinya dikehendaki bagi melaksanakan kefahaman serta kesedaran dan tindakan sewajarnya belum terdapat. Ketiga-tiga ini, iaitu keberanian jiwa, keyakinan dan kemampuan akali, adalah syarat yang Profesor Naqib Alatas tetapkan untuk memulihkan masyarakat. Keberanian jiwa, keyakinan dan kemampuan akali ini terdapat pada beberapa diri tentunya, iaitu diri-diri yang sanggup berkorban demi agamanya. Dan tuntutan ini bukanlah tuntutan yang baharu tentunya, sebab kalau kita perhatikan memang pun daripada zaman Nabi SAW, dan zaman alim ulama kita yang mengikuti baginda Nabi SAW, sememangnya kalau kita perhatikan ciri-ciri ini memang terdapat pada mereka, iaitu keyakinan, kemampuan akali dan keberanian jiwa. Kita perhatikan budaya ilmu dalam tradisi keilmuan Islam, maka kita akan perhatikan tokoh-tokoh yang terbilang daripadanya sememangnya memiliki ciri-ciri ini. Yakni kalau kita perhatikan daripada para a'immah yang mujtahid itu, Imam Malik ibn Anas, Imam Ahmad ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Ghazali, masing-masing kita akan perhatikan dari riwayat hidup mereka memiliki sifat kemampuan akal yang luar biasa. Dan pada masa yang sama mereka memiliki keyakinan tinggi terhadap agama mereka. Dan juga tentunya mereka memiliki keberanian jiwa, sebab keberanian itu timbul daripada kemampuan akal dan keyakinan yang terdapat pada diri mereka. Dan seperti dalam karangan guru kita, Dr. Wan Suhaimi, Khulasah Faham Ilmu, dinyatakan beberapa ciri-ciri yang lain yang bukannya berlawanan dengan tiga ciri ini, tetapi termasuklah sifat warak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat mementingkan hari akhirat, dan lain-lain sifat yang disebut dalam Khulasah Faham Ilmu Imam Al-Ghazali itu. Jadi pada zaman sekarang ini yang cabarannya semakin besar, tentulah untuk kita mendepaninya, tiga syarat ini mestilah dipakai secara dengan ketat sekali. Sebab utama yang mengakibatkan terjadinya keadaan begini adalah kejahilan masyarakat kita kaum muslimin mengenai Islam sebagai agama yang sebenarnya, dan peradaban yang luhur lagi agung, yang telah menghasilkan ilmu-ilmu Islamiyah, yang berdaya menayangkan pandangan alam yang tersendiri. Kejahilan yang melenyapkan kesedaran akan tanggungjawabnya terhadap meletakkan amanah ilmu dan akhlak pada tempatnya yang wajar, sehingga sanggup membiarkan sahaja kekeliruan dan pelbagai macam penyelewengan dalam ilmu dan amal terus mengharungi pemikiran dan perbuatan para sarjana dan cendekiawan kita yang kebanyakannya masih terbelenggu pada gelang penghambaan ilmu-ilmu orientalis dan kolonial. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Profesor Naqib Alatas telah menyatakan bahawa sebab utamanya adalah kejahilan masyarakat kita. Dan kejahilan ini adalah sesuatu yang perlu kita insafi terlebih dahulu. Kita perhatikan bagaimana Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa masyarakat itu berkenaan dengan ilmu terbahagi kepada beberapa kelompok ataupun golongan. Ada daripada mereka yang mengetahui bahawa mereka mengetahui yang ini adalah para alim ulama. Maka yang wajar dilaksanakan adalah untuk kita mengikuti
mereka mempelajari ilmu yang terdapat pada mereka, kerana ilmu mereka itu ibarat cahaya yang memancarkan, yakni yang dengannya dapatlah kita menemukan jalan pulang. Keduanya adalah golongan yang menuntut ilmu, iaitu golongan yang tidak tahu tetapi tahu bahawa mereka tidak mengetahui. Dan pada masa bila mana mereka tidak tahu bahawa mereka tidak mengetahui, mereka menuntut ilmu itu. Jadi dalam pada itu mereka telah sekurang-kurangnya mengiktiraf akan adanya kejahilan dalam diri yang perlu dirawat, yang perlu dibasmi. Golongan ketiga adalah golongan yang meskipun mereka mengetahui tetapi tidak tahu bahawa mereka mengetahui. Dan boleh jadi ditafsirkan kata-kata ini adalah mereka mungkin golongan yang memiliki ilmu tetapi tidak melaksanakan tanggungjawab mereka terhadap ilmu. Yakni dalam pada mereka memiliki ilmu, mereka tidak mengajar ilmu mereka. Atau dalam pada mereka memiliki ilmu, mereka tidak beradab sesuai dengan ilmu yang mereka bawa itu. Maka golongan ini adalah golongan yang perlu membetulkan keadaan yang tidak tahu bahawa mereka tahu itu, sehinggalah mereka bertindak sesuai dengan beradab sesuai dengan ilmu yang mereka punya. Yang keempat ini adalah masalah golongan yang tidak tahu dan tidak tahu bahawa mereka tidak tahu. Golongan yang jahil dan jahil akan keadaan kejahilan mereka itu. Ada kalanya dia akan menimbulkan sifat jahil murakkab, iaitu jahil yang memiliki daya ketahanan. Yakni mereka mempertahankan kejahilan mereka itu. Yang mana disebut oleh Imam At-Taftazani misalnya, dan sebelumnya Imam An-Nasafi tentang golongan ini yang disebut sebagai golongan inadiyah, bahagian daripada golongan sufastaiyah, iaitu golongan yang mengingkari akan ilmu. Yakni sudahlah menjadi suatu bencana buat diri bagi satu kelompok bila mana mereka tidak mengetahui. Tetapi bencana itu akan lebih besar lagi apabila mereka bukan sahaja tidak mengetahui, malah mereka memerangi ilmu. Dan memerangi ilmu itu bukan sahaja dengan cara secara sedar. Ada kalanya mereka memeranginya atas dasar hawa nafsu. Ada kalanya mereka memeranginya atas dasar kehendak syahwatnya, yang apabila mereka perhatikan akan terlarang apabila mereka menyokong hal ilmu misalnya. Jadi masyarakat Islam, masyarakat kita kaum muslimin, kata Profesor Naqib Alatas, telah jahil mengenai Islam sebagai agama yang sebenarnya dan peradaban yang luhur lagi agung yang telah menghasilkan ilmu-ilmu Islamiah. Subhanallah. Yakni boleh jadi kita kenakan di sini kata-kata Profesor Fazlur Rahman, bahawa dikatakan berdasarkan kajian beliau terdapat suatu jurang yang tak dapat dipertitikan. Suatu jurang yang tak dapat dipertitikan di antara masyarakat umat muslimin dengan zaman baginda Nabi SAW. Yakni mereka mengkaji, sebahagian daripada mereka yang mengkaji pun telah membaca sirah Nabawi, telah membaca Al-Quranul Karim dengan sistem nilai mereka yang semasa. Dan kemudian tidak cukup dengan itu, yakni sistem nilai semasa yang menyamar kelirukan punca-punca asasi itu. Dalam pada masa yang sama mereka juga terpisah, yakni sesudah misalnya zaman Khulafa Ar-Rashidin yang sampai kepada situ pun akan terdapat pemisahan, yakni sesudah itu seakan-akan tiada sesuatu pun yang berlaku dalam tamadun Islam. Mereka tidak arif dan tidak sedar akan peranan Islam dalam merubah peradaban dunia, dalam peranan agama Islam dalam mengadakan peradaban-peradaban yang baharu. Kesan Islam terhadap bahasa-bahasa dunia, kesan Islam terhadap menimbulkan tamadun barat, kesan Islam terhadap meletakkan asas-asas kepada institusi-institusi besar dalam dunia, umpamanya seperti institusi yang penting dalam hal ehwal kesihatan, yakni institusi hospital, dalam hal ehwal pendidikan yang tidak terhad kepada madrasah dan jami', tetapi turut terhitung dalam itu Baitul Hikmah, dan beberapa genre penulisan alim ulama kita, yakni budaya ilmu yang dibangunkan oleh alim ulama kita, dan bagaimana alim ulama kita menyikapi perbezaan di antara penganut agama-agama yang lain, dan bagaimana di kalangan penganut agama-agama yang lain dengan orang-orang muslim pada satu ketika dahulu mereka mampu sama-sama menyumbang terhadap pembangunan tamadun dan masyarakat. Bila mana kita jahil akan hal yang ini, bila mana kita jahil akan hal
uh, peradaban yang luhur, yang agung, itu tentulah kita akan jadi ekstrim. Ya. Kita akan jadi ekstrim dalam saranan kita. Dan keduanya, tentang ilmu-ilmu Islamiyah yang berdaya menayangkan pandangan alam yang tersendiri. Ini juga adalah perkembangan yang sangat penting untuk kita fahami dalam tradisi keilmuan Islam, iaitu bahawa bukan sahaja pandangan alam Islam itu yang berpuncakan wahyu telah melahirkan ilmu-ilmu Islamiyah yang bersifat naqali, yang bertujuan untuk memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi turut termasuk daripada ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh alim ulama kita adalah ilmu-ilmu yang berkenaan alam tabi'i. Adalah ilmu berkenaan ilmu sejarah dan ilmu berkenaan hal-hal untuk menikmati kesejahteraan dalam dunia. Termasuklah ilmu ekonomi, ilmu pendidikan, sistem pendidikan, pedagogi, sistem pengajaran, dan juga sistem disiplin yang diajarkan di situ. Belum termasuk belum terhitung lagi untuk kita baca bagaimana alim ulama kita mengasaskan ilmu-ilmu berkenaan perbandingan agama misalnya, dan bagaimana mereka mengkaji tamadun lain, dan bagaimana mereka memanfaatkan ilmu-ilmu yang terdapat daripada tamadun lain tanpa ia mencabar keutuhan pandangan alam Islam, sebab berlaku juga proses yang disebut digelar Profesor Alatas sebagai proses islamisasi ilmu pengetahuan, iaitulah dengan memisahkan daripada maklumat yang diterima itu akan maklumat-maklumat yang tiada bersesuaian dengan pandangan alam Islam. Proses ini tentulah bukan proses yang mudah. Dia menuntut apa yang disebut di sini sebagai keyakinan, kemampuan akali dan keberanian jiwa. Jadi sekiranya kita insafi akan hal yang sedemikian itu, barulah dapat kita fahami agama Islam yang mencetuskan peradaban, yang mencetuskan ilmu-ilmu yang luhur itu. Dan untuk menginsafi hal-hal yang sedemikian ini akan memahamkan kita tentang peranan Islam dalam membentuk dunia yang lebih baik, dalam membentuk peradaban, dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Jadi kejahilan ini akan melenyapkan kesedaran akan tanggungjawabnya terhadap meletakkan amanah ilmu dan akhlak pada tempatnya yang wajar. Sesungguhnya amanah ilmu dan amanah akhlak ini adalah perkara yang sangat penting. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, dalam ayat yang berkenaan dengan keadilan itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk mengembalikan amanah kepada ahlinya. Dan di sini kedua amanah yang Profesor Naqib Alatas utamakan adalah amanah ilmu dan akhlak. Bayangkan misalnya sekiranya amanah ilmu itu diletakkan kepada diri yang salah, yakni itulah punca kerosakan dan kejatuhan tamadun Islam. Dan juga akhlak, amanah ilmu dan akhlak pada tempatnya yang wajar, yakni sekiranya kita tidak meletakkan amanah ilmu dan akhlak itu pada tempat-tempat yang sepatutnya, itulah puncanya kejatuhan tamadun dan peradaban. Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Ilm menyatakan bahawa seperti yang dirumus oleh Dr. Wan Suhaimi, beliau menyatakan di situ bahawa seperti mana agama Islam itu merujuk kepada hal ehwal keimanan dan hal ehwal akhirat dan hal ehwal mempersiapkan diri untuk mencapai kebahagiaan berdasarkan jalan ibadat, tetapi segala tata cara peribadatan ini dan penyempurnaan akhlak ini juga menuntut suatu keadaan duniawi yang sejahtera. Ini untuk supaya dapat ia dilaksanakan dengan sempurna. Perlu kepada perkembangan ekonomi dan kesihatan, dan atas dasar itulah Imam Al-Ghazali meletakkan bahawa dalam termasuk daripada ilmu fardu kifayah itu juga adalah ilmu perubatan. Ilmu perubatan dan juga apa-apa yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi
sehingga sanggup membiarkan sahaja kekeliruan dan pelbagai macam penyelewengan dalam ilmu dan amal terus mengharungi pemikiran dan perbuatan para sarjana dan cendekiawan kita yang kebanyakannya masih terbelenggu pada gelang penghambaan ilmu-ilmu orientalis dan kolonial. Bila mana kita bayangkan yang tadi itu, ya, kesannya mungkin tak dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat, yang mana masyarakat rata-ratanya tidak dituntut untuk mengetahui segala perkara yang tadi itu secara terperinci. Yang ini masyarakat cukup buat mereka, misalnya sekiranya mereka takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berlaku jujur dalam jual beli mereka, mereka memelihara akan hal ehwal kekeluargaan mereka, dan mereka yakni jalani kehidupan mereka sebagai muslim yang baik. Akan tetapi bila mana kita lihat dengan keadaan yang lebih luas, yakni bila mana merujuk kepada amanah ilmu dan akhlak, khasnya pada golongan cendekiawan dan sarjana dan golongan-golongan yang terlibat dalam menyebar luaskan ilmu, pada hari ini misalnya institusi pengajian tinggi itu terlibat dalam segala aspek kehidupan dan institusi-institusinya. Sekiranya sarjana-sarjana yang terlibat dalam menggubah ilmu itu jahil akan tamadun Islam, jahil akan ilmu-ilmu Islamiyah, jahil akan sistem akhlak yang berpuncakan wahyu, akhirnya kesannya adalah mereka akan melahirkan golongan, yakni golongan teknokrat, golongan pemimpin yang mana dari segi akhlak mereka akan bersifat hampa. Dan mereka akan memisahkan di antara agama dan segala aspek kehidupan mereka. Sehingga kan macam mana kita sebutkan tadi, sebagai masyarakat awam mereka boleh jadi orang yang baik, tetapi dalam hal sistem kehidupan mereka, mereka terpisah daripada pemikiran tentang hal ehwal agama. Dan di sinilah yang apabila kita tidak arif tentang sejarah tamadun kita dan ilmu-ilmu Islamiyah, maka akhirnya kita akan terbelenggu pada gelang penghambaan ilmu-ilmu orientalis dan kolonial. Ilmu orientalis dan kolonial. Siapakah yang dimaksudkan dengan orientalis dan kolonial? Kita harus mengetahui bahawa orientalis, golongan mustasyrikun, adalah golongan yang menumpukan kajian mereka terhadap dunia timur. Termasuklah pengajian tentang Islam, pengajian tentang tamadunnya, tentang masyarakat Arab dan lain-lain masyarakat kaum muslimin. Golongan orientalis ini telah mengasaskan pengajian mereka itu sekian lamanya. Tradisi mereka telah tertegak sekian lamanya, selama ratusan tahun. Bahkan beberapa kerusi pengajian tamadun Arab, Chair of Arabic Studies itu telah diasaskan dalam universiti-universiti besar dunia itu lebih daripada ratusan tahun dahulu. Jadi pada awalnya, kalau kita perhatikan tulisan sarjana mereka dan juga golongan ulama kita yang menyedari akan hakikat ini, mereka memang pun daripada awalnya membangunkan sistem pengajian mereka tentang Islam itu supaya dapat ditawan musuh mereka. Sebab sekian lamanya kalau kita perhatikan dari segi sejarah Barat dan Islam itu, mereka telah memusuhi kaum muslimin dan mereka telah pun memandang Islam itu sebagai musuh utama mereka. Seawal zaman mereka menyedari akan tersebar luasnya agama Islam, dan apabila mereka mula ditakluki, apabila kota-kota mereka mula dibuka untuk dijadikan sebahagian daripada khilafah Islam, apabila mereka juga turut digempur dan diserang daripada sistem pemikiran umat muslimin waktu itu, apabila mereka menterjemahkan warisan-warisan ilmu daripada ulama kita, termasuklah terjemahan-terjemahan daripada tamadun Greek dan Yunani dan sebagainya, telah pun mereka hidup dalam dunia yang mana ada yang digelar jajahan Kristendom dan jajahan Islam. Maka permusuhan terhadap Islam itu memang terlibat dalam sistem ilmu mereka sekian lamanya. Hanya sahaja barangkali menurut sarjana mereka sendiri yang seperti Robert Irwin yang mengkaji perkembangan sejarah orientalis ini,
taktik mereka itu berubah-ubah ya, setelah sekian lama mengkajinya. Tetapi kalaupun kita anggap bahawa mereka telah sekian lama, yakni ideologi permusuhan itu mula dilonggarkan, yakni mula berpindah daripada ideologi yang bersifat bermusuhan dan bertentangan dengan pandangan alam Islam dan bertentangan dengan tamadun Islam dan masyarakat muslimin, tetap pandangan alam mereka yang bersifat sekular itu yang merupakan punca kepada sistem nilai yang mana mereka mengkaji apakah yang mereka anggap penting. Jadi akhirnya bila mana kita terbelenggu dengan sistem kajian mereka, kita akan meragui sistem pendidikan kita atau kita akan meragui tradisi keilmuan kita. Mereka akan sengaja menimbulkan keraguan-keraguan dan belum lagi mereka akan mentafsirkan akan beberapa perkara-perkara dalam sejarah berbeza dengan sistem nilai yang terdapat berdasarkan tradisi keilmuan kita. Dan kesan daripadanya akhirnya akan dikesampingkan apa yang kita anggap penting, hasil daripada cara pandang mereka yang mempengaruhi sarjana-sarjana kita yang terbelenggu pada gelang penghambaan ilmu-ilmu orientalis dan kolonial. Dan ini tentunya bukan sahaja melibatkan hal ehwal pengkajian agama, tetapi juga sains kemasyarakatan, sejarah dan lain-lain disiplin ilmu khasnya dalam bidang sains sosial. Muslim tergenggam belenggu kafir. Akhirat luput, dunia tercicir. Budaya jahil luas membanjir. Banyak yang karam, tiada tertaksir. Jadi yang dimaksudkan belenggu di sini bukanlah belenggu secara zahir itu. Bukanlah semata-mata yakni kita ini tertawan dari segi ekonomi, tertawan dari segi kekuatan politik, kita tertawan dengan propaganda mereka dan sebagainya. Tetapi yang lebih dasar, yang mendasari segala segala kelemahan itu tadi adalah tertawannya, tergenggamnya kita dengan cara pandang mereka terhadap alam. Yakni kita terpengaruh dengan sistem nilai mereka, terpengaruh dengan sistem pendidikan mereka dan sebagainya, sehingga kan apabila kita mengikuti satu-satu pengajian itu dan kita fikir dan renungkan tentang penghujungnya, dia akan mengakibatkan kita tersekular. Mengakibatkan kita juga hanya mengutamakan yang di sini dan kini, alam ini semata-mata. Kita pun akan mula mempertahankan nilai mereka, mempertahankan nilai-nilai mereka yang berurut daripada sistem sekular itu tadi. Akhirnya tentulah luput akhirat daripada pandangan alam kita. Bila akhirat luput, yang tinggal dunia. Tetapi kerana dunia, dalam hal dunia pun kita ini terpasung kepada mereka, kerana kita menuntut mereka untuk mengajarkan kita dijadikan ibarat consumer semata-mata, hanyalah bahagian yang memakan daripada ilmu mereka itu. Akhirnya dalam hal dunia pun kita sentiasa tercicir, sentiasa terkebelakang daripada mereka. Dan hal keadaan begini akan menjadikan budaya jahil itu akan luas membanjir. Dalam segenap lapisan masyarakat akan dilihat kesannya. Yakni bukanlah yang dimaksudkan budaya jahil luas membanjir itu jahil basit. Yakni bukanlah kejahilan yang di sini dimaksudkan tidak berilmu. Ada sebahagian daripada mereka nanti akanlah terjadi golongan yang berpendidikan tetapi jahil. Golongan yang berkemahiran tetapi jahil. Yakni golongan yang mampu melaksanakan kemahiran akali dalam bidang dalam hal ehwal pendidikan, dalam hal ehwal mengajar, tetapi hampa dari segi rohani, hampa dari segi akhlak, dan juga tentunya hampa dari segi rohani, hampa dari segi ma'rifah. Bila mana mereka hampa akan segala hal ehwal ini, akhirnya mereka lupa diri mereka. Bila mana lupa mereka akan diri mereka, seperti mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan jadi seperti golongan yang telah lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jadikan mereka ini lupa tentang hakikat diri mereka. Apabila mereka dilupakan tentang hakikat diri mereka, tinggallah mereka mengenali hanya diri mereka sebagai nafsu syahwat. Ya, akhirnya khianat akan berlaku. Akhirnya mereka akan mengejar keuntungan-keuntungan yang dekat, dan mereka tidak akan mengambil kira kesan-kesan perbuatan mereka terhadap alam. Tidak akan mengambil kira kesan perbuatan mereka terhadap agama, ya, dan tidak akan mengambil kira tentunya perbuatan mereka itu terhadap nasib terakhir mereka di akhirat kelak.
banyak yang karam tiada tertaksir. Dan tentulah banyak yang karam tiada tertaksir ini, yang ini tak dapat dihitung berapa ramai yang karam dengan budaya jahil ini. Yakni kalau kita perhatikan apa yang dikarang oleh Profesor Naqib Al-Atas sejak tahun 1959 lagi itu, tentunya perkara ini sangat merisaukan sekiranya kita perhatikan pergolakan dan perkembangan sejarah dalam dunia. Yakni yang karam itu adalah golongan yang akhirnya hasil daripada tarikan dunia dan hasil daripada sistem ilmu yang membelenggu fikiran mereka ini. Mereka tidak berupaya untuk memiliki ilmu yang mencukupi berkenaan akhirat. Tidak memiliki ilmu yang mencukupi untuk mengakibatkan mereka berlaku ihsan, melakukan tata cara peribadatan. Akhirnya hilang keberkatan daripada umur mereka. Ini kerana umur yang sekian panjang itu yang sepatutnya dijadikan medan untuk kita melakukan ibadah dalam banyak bentuk, yakni pada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang khas dan juga kepada pembentukan masyarakat dan perkembangannya, akhirnya digadaikan kerana ilmu mereka yang rosak. Dan kerosakan ilmu itu akan meninggalkan kesan sebab nanti mereka tidak akan lagi mampu mengenali masalah-masalah dalaman seperti masalah hasad, masalah hubbud dunia, hubbur riasah dan segala penyakit-penyakit ini yang mengakibatkan mereka ini dijadikan tebusan ataupun dijadikan tawanan oleh syaitan kerana syaitan sekarang ini bebas mengenderai mereka untuk melakukan segala hajat dan kehendaknya. Tidak berlaku pergerakan dan perubahan daripada nafsul ammarah kepada tingkatan nafsu yang lebih tinggi, ke tingkatan diri yang lebih tinggi. Barus dan singkir, pasai dan ranir, silam ditelan masa dan mungkir. Lupa jawaban dihafal mahir, bagi menyangkal mungkar dan nakir. Barus dan singkil, pasai dan ranir ini masing-masing merupakan pusat kegiatan Islam yang sangat masyhur pada suatu ketika dahulu di alam Melayu ataupun kepada alam Melayu. Yakni Barus dan Singkil ini masing-masing tempat lahirnya ramai alim ulama yang agung yang menghidupkan tradisi keilmuan Islam di situ. Yang mana telah berhimpun di Barus dan Singkil dan Pasai akan ulama-ulama daripada tentunya Hadramut, daripada Hijaz, daripada Syam. Dan juga kalau kita perhatikan zaman kegemilangan Barus, Singkil dan Pasai ini adalah tempat-tempat di Pulau Sumatera pada zaman kegemilangan Kesultanan Aceh. Dan pada ketika itu Kesultanan Aceh memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan Turki Uthmaniyah. Dan kita perhatikan pada ketika itu jugalah Ibn Battuta misalnya yang menziarahi tempat itu telah melihat akan adanya terdapat beberapa alim ulama yang berlabuh di situ, yang mengajar di situ. Dan kalau kita perhatikan karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri misalnya, kitabnya Bustanus Salatin, dia menceritakan tentang beberapa kitab-kitab yang agung, yang besar yang diajarkan. Dan juga kita perhatikan perbahasan-perbahasan yang telah mereka lalui pada zaman itu. Misalnya kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang berasal daripada Ranir di Gujarat, iaitu Surat, iaitu tempat pelabuhan di benua India itu, yang mana dia di situ terdapat ramai alim ulama dan keluarga, yakni keluarga yang berasal daripada Hadramut yang tinggal di situ, mengajar di situ, membesar di situ, berkahwin dengan orang tempatan di sana, yang merupakan pusat kegiatan keilmuan juga, yang mana ramai daripada alim ulama yang daripada situ datang juga ke alam Melayu ini. Jadi ini mengandai, yakni menuntut kita bila mana kita memahami tentang keutamaan Barus, Singkil, Pasai dan Ranir ini, akan memahamkan kita bagaimana jaringan alim ulama itu terbentuk pada zaman itu dan bagaimana mereka telah mencapai ilmu pada tahap yang tertinggi pada zaman itu. Yakni yang menjadi pokok perbahasan mereka itu termasuklah perbahasan berkenaan wujud, perbahasan berkenaan kosmologi ataupun alam ini. Yakni penciptaannya, bad'u khalqus samawati wal ard dibahaskan oleh mereka. Dibahaskan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu akan hakikat adzil, yakni alam ini selaku bayang-bayang, apakah yang dimaksudkan di situ. Dibahaskan
ilmu tauhid mereka itu dengan secara mendalam dan pengalaman ruhani yang dialami oleh para alim ulama daripada tradisi tasawuf, dan bagaimana mereka menyikapi wujud itu sesudah mereka memahaminya. Dan dibahaskan di dalamnya, kalau kita perhatikan karangan-karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, tidak terbatas kepada perbahasan tasawuf yang cukup luas dan mendalam, yang cukup kompleks itu, tapi Syekh Nuruddin Ar-Raniri juga telah menghasilkan karangan-karangan dalam bidang sejarah. Yang umpamanya Bustanus Salatin, telah dihasilkan karya berkenaan kepimpinan yang juga terdapat dalam kitab yang sama, dan juga perbandingan agama, kitabnya Tibyan fi Ma'rifati Adyan. Belum lagi alim ulama yang lain-lain yang mengikuti zaman kegemilangan Aceh, yang mana telah disuratkan akan karya-karya yang agung yang berjumlah ratusan kalau tidak pun ribuan, yang membentuk pola pemikiran masyarakat Melayu yang terdapat di sini. Jadi kata Profesor Nakib Alatas, baru Singkil, Pasai dan Ranir ini silam ditelan masa nan mungkir. Yakni bila mana telah dilupakan akan hakikat itu, ini hakikat sejarah yang telah bertapak di sini, dan bagaimana telah mereka bangunkan satu-satu kesultanan-kesultanan itu dengan lengkap dengan pondoknya, dengan madrasahnya, lengkap dengan sultannya yang mengikuti syariat pada zaman itu. Bila mana kita tidak ketahui tentang sejarah ini, digantikan dengan sejarah yang penuh mitos dan takhyul, digantikan dengan sejarah yang menarik makna daripada kita, atau yang menghampakan dari segi maknanya, sehingga tidak terbentuk satu makna diri yang kukuh bila mana mengkaji sejarah. Yakni bila mana silam ditelan masa nan mungkir ini, akhirnya kita dijadikan yatim. Ya, laisal yatim. Yang yatim itu bukanlah yang telah mati ibunya dan ayahnya, tetapi kata hukama, lakinnal yatim, yatim yang sebenarnya adalah yatim dari segi ilmu dan adab, termasuklah ilmu sejarah. Yang ini telah kita diyatimkan daripada alim ulama kita, bapa-bapa kita dalam ilmu, dalam tasawuf itu, sehingga kan akhirnya bila mana kita tidak memiliki wirasah itu, kesan daripadanya adalah mudah lagi untuk kita dibelenggu. Yakni pohon yang besar yang telah dipotong akarnya akan mudah mati, akan mudah dihanyutkan, akan ikut sahaja kehendak sistem sekular semasa. Naam, lupa jawaban dihafal mahir bagi menyangkal mungkar dan nakir. Bukankah telah menjadi kesibukan rata-rata masyarakat kita sekarang ini untuk mencari hal ehwal keduniaan mereka? Yakni nilai ilmu itu telah hilang bagi mereka. Nilai ilmu itu telah mereka kelirukan. Yakni padahal ilmu itu bertujuan untuk mengangkat martabat diri. Ilmu itu bertujuan untuk menyempurnakan diri yang ruhani. Ilmu itu bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, telah digantikan dengan faham ilmu sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan duniawi, ataupun faham ilmu sebagai alat untuk menjamin pekerjaan. Digantikan faham ilmu sebagai alat untuk mendapatkan kemahiran guna untuk menjadi warga negara yang boleh berfungsi. Segala aspek itulah yang disempitkan, sehinggalah ilmu itu jadi hampa daripada aspek yang pertama itu. Dan itulah yang mengakibatkan kita ini telah lupa jawaban yang dihafal mahir bagi menyangkal mungkar dan nakir. Akhirnya apabila tiba saat dicabut nyawa kita itu, kita lupalah akan jawapan yang dihafal mahir berkenaan siapakah Tuhan kita. Kerana tidak pernah disibukkan oleh akal fikiran kita tentang soalan itu. Siapakah Nabi kita misalnya, tidak disibukkan. Yang disibukkan oleh akal fikiran kita ini memanjang berkenaan hal dunia, hal rezeki, hal harta. Yang disibukkan, yang ditakuti itu adalah kemiskinan. Yang ditakuti itu adalah hilang jawatan. Yang ditakuti itu adalah hilang penghormatan, hilang pangkat. Yang dikejar-kejar, yang dijadikan cita-cita. Yang dipanjangkan cita-cita itu semuanya berlegar sekitar hal keduniaan. Sebab kita telah lupa jawaban yang dihafal mahir bagi menyangkal mungkar dan nakir. Syair yang merumuskan dengan ringkas. Keadaan kita. Ini telah saya tulis pada tahun 1959. Ini tulisan Prof pada tahun 59. Memang sedari awal lagi, firasat membisikkan bahawa risalah ini bukan untuk telinga pasaran masa itu maupun masa ni, yang sedang ribut dicabuli wabak sekularisme.
akan tetapi dicorongkan pada pendengaran mendatang. Pendengaran yang akan dapat membangkitkan kesedaran yang mampu membawa perubahan pada alam fikiran kita yang sedang terumbang-ambing di lautan keraguan. Jadi sekiranya kita sedar, ya, tahun 59 itu sekian lamanya. Mungkin ramai daripada kita yang belum lahir lagi. Telah Prof. Alatas lihat akan suatu masalah, suatu ribut, ya, dan taufan yang bakal yakni badai yang nanti bakal sampai. Ya, dia ibarat suatu yakni suatu gerakan yang bakal sampai kepada kita, yang sekarang ini kita mulai lihat kesan-kesannya, ya. Dan dia ditujukan kepada pendengaran yang akan dapat membangkitkan kesedaran yang mampu membawa perubahan pada alam fikiran kita yang sedang terumbang-ambing. Jadi itulah kata Profesor Alatas, yang harus diutamakan itu adalah bagaimana fikiran kita ini dapat dipandukan semula oleh wahyu, dipandukan semula dengan faham ilmu yang sebenarnya. Dan itulah insya-Allah yang nanti akan jadi pokok perbahasan kitab ini. Insya-Allah berdasarkan perbincangan kita dengan pihak ARG, kita akan bertemu setiap hari dalam waktu yang sama, dan insya-Allah pada esok hari kita akan sambung lagi daripada perbahasan kita. Akan tetapi untuk sekarang ini, sekiranya sesiapa yang ada soalan boleh bertanya di sini, insya-Allah. Adakah sesiapa yang memiliki soal, yang maksudnya yang menonton? Kalaulah soalan itu timbul nanti, boleh juga dikirim kepada page ARG ini, dan insya-Allah saya akan bacanya dan merumuskan jawapannya sekiranya saya tahu jawapannya, dan insya-Allah hari esok bila kita bertemu akan saya mulakan dengan menjawab beberapa persoalan yang timbul, insya-Allah. Insya-Allah kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.